yang dimilikinya untuk menjadi suara politik sebenar bangsa Melayu. Malangnya bukan kita yang tak tahu. Antara kita ada yang sangat gemar mencatur perpecahan dalaman UMNO. Sehingga muncul segala macam puak. Kluster itu, kem ini. Semua ini datangnya daripada dalam UMNO jugalah. Sama-samalah kita akui dengan jujur, saudara-saudara sekalian, kekuatan politik kita juga tidaklah begitu kuat. Kita sekadar mempunyai Perdana Menteri dari UMNO, tetapi bukan kerajaan UMNO. Ya. Bolehkah kita banggakan kedudukan ini? UMNO pada masa ini hanya menguasai 17% kerusi di Dewan Parlimen. Betapa melesetnya kedudukan dan pengaruh UMNO dengan memiliki peratusan terendah dalam sejarah demokrasi Malaysia. Sekali lagi kita jangan nafikan, kita juga terpaksa mengurus negara melalui persepahaman dengan pembangkang. Ini merupakan suatu yang tak pernah terlintas dalam sanubari kita, sehingga menimbulkan kekeliruan. Orang tanya kita, UMNO ini sedang memerintah ataupun diperintah? Rakyat beranggapan UMNO ini berkuasa atas ihsan belas orang, bukan kekuatan dan keupayaan sendiri. Memang berdesing telinga kita. Saya berdesing-desing telinga kita. Malangnya semua itu benar. Sehingga kita sendiri tersepit. Nak didiamkan kadang-kadang orang kata kita bendul. Nak dimarahkan sudah perkara betul. Jadi tolan je lah. Ya? Sorry lah, telan sajalah. Ya? Tolannya. I'm sorry to say. Sorry to say, dengan izin prestasi kita dalam kerajaan tidak menunjukkan keyakinan yang diharapkan. Saya faham dan saya akui, ada yang mencuba dengan terbaik mungkin. Terhabis baik, tapi hasilnya kurang juga lagi. Ya. Pemulihan negara, masih belum ada lonjakan konkret. Pembukaan sepadan negara pula baru saja nak dibuka, Datuk Seri. Baru nak buka. Prestasi ekonomi terus suram, kesempitan masyarakat tidak berkurangan. Sistem pendidikan masih belum mencapai tahap sepatutnya. Malah keterlihatan negara di pentas global seperti lenyap sama sekali. Itulah dia kedudukan sebenar UMNO dan prestasi kerajaan waktu ini. Bagaimanalah UMNO nak dapat menjadi wakil yang berkesan kepada Melayu jika sebeginilah kedudukan dan prestasi kita dalam kerajaan? Para perwakilan yang saya hormati sekalian, rumusan dari semua ini ialah UMNO mesti menerokai jalan keluar. Kita mesti keluar daripada keadaan ini. Kerana kita mesti kembali menjadi wakil politik bangsa Melayu yang benar-benar diyakini oleh orang Melayu. Ya? Yang dicari dan didambakan setiap masa. Yang tanpa UMNO, pencerahan bangsa itu tergendala dan hilang hala. Untuk ini, UMNO mesti menjadi ketumbukan politik terkuat Melayu. Bukan sekadar parti terbesar. Tak guna ada sorakan lebih 3 juta ahli, tetapi dengan hanya 17% perwakilan di Parlimen. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, UMNO mesti mempunyai strategi dan sasaran yang jelas. Bagi saya cakap, nombor 1. Pertama, menjadi parti politik terkuat dan paling dominan di Malaysia. Hanya parti terkuat sahaja dapat menjadi teras kepada kerajaan yang stabil. Jika parti kuat dan dominan, kepentingan bangsa Melayu dapat UMNO perjuangkan dengan berkesan, insya-Allah. Ya. Tanpa boleh dirungut-rungut, tanpa boleh diugut-ugut. Nak tekan butang lah, itulah ini macam-macam. Bila kita tukar butang, marah pula dia. Ya. Ya. Telah tiba masanya semua orang Melayu kembali ke pangkuan UMNO. Balik-baliklah, yang dah tersasar tu balik-baliklah. Ya. Masuk ramai-ramai masuk UMNO. Membuang masa kat luar tu. Cukup-cukuplah bersaing memudaratkan bangsa. Mari kita bersatu dalam UMNO. Jadikan ianya satu-satu wadah paling berpengaruh, paling kuat dan paling unggul untuk politik Melayu di tanah air. Ambillah pengajaran daripada kejayaan PRN Melaka, Johor serta semua PRK sebelumnya. Bahawa UMNO itu adalah pilihan jelas orang Melayu. Parti Melayu lain walaupun dipimpin oleh tokoh Melayu yang berpengaruh dan berjasa sekalipun, tidak akan dapat menggantikan UMNO, parti bertuah ini, tuan-tuan puan. UMNO telah menjadi sebuah institusi Melayu, bukan sekadar sebuah parti politik. Nombor 2,
kita mesti memenangi pilihan raya dengan majoriti yang besar untuk membentuk kerajaan yang stabil. Berhentilah ya. Tak payahlah nak menagih segala nyawa dan dukungan dari parti seteru kita demi hendak menguruskan kerajaan. Ya. UMNO tak boleh bergantung harap dan belas kasihan daripada orang lain. Kita mesti berdiri sendiri. Kita mesti yakin dengan plan kita untuk Malaysia. Dan ketiga, UMNO mesti menampilkan kepimpinan kerajaan yang mendapat mandat yang padu, berwibawa dan mampu pula memacu pembangunan Malaysia dengan lebih berganda. Kepimpinan yang berprestasi dan berpengalaman yang boleh mengundi Malaysia menjadi negara sederhana yang berpengaruh dan maju adalah sangat penting, di mana dasar UMNO boleh diterjemahkan menjadi dasar kerajaan, yang mana parti dan kerajaan akan seiring sejalan. Para perwakilan yang saya kasihi, saya nak ingatkan di sini dan saya perlu nyatakan di sini. Ahli parlimen, rakan-rakan kita janganlah pula menentukan jalan sendiri. Ya. Janganlah bercanggah nyata dengan pendirian parti. Sesungguhnya sebagai parti yang hendak kembali kuat, UMNO tidak akan membenarkan sesiapa juga melupakan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat mewakili UMNO. Bukan mewakili kelompok tertentu ataupun pemimpin tertentu. Wakilkanlah UMNO dalam kerajaan. UMNO tidak boleh membiarkan pendirian dan ketetapannya menjadi terpencil disebabkan oleh sikap segelintir rakan-rakan kita. Ini adalah satu kelemahan yang mesti dibentras oleh UMNO sendiri. Apa guna kita bergerak sebagai sebuah parti politik, namun bila kita menjadi sebahagian dari kerajaan, pendirian parti menjadi enteng dan tidak penting, tidak diperjuangkan. Justru sasaran 3 serangkai yang saya unjurkan tadi harus menjadi fokus kita dalam masa terdekat. InsyaAllah, yang jelas, UMNO akan kembali menjadi kepercayaan bangsa Melayu dan menjadi wakil politik Melayu yang berkesan. Saudara-saudari, para perwakilan yang saya hormati sekalian, untuk merealisasikan sasaran 3 serangkai yang saya sebutkan tadi, Tumpuan PAU kali ini mestilah menyediakan parti untuk PRU yang akan datang. Ya. Tumpukan. Fokus untuk tahun 2022 ini bukan fokus pemilihan parti, bukan singkir menyingkir, bukan mengagih segala jawatan dan habuan. Fokus kita sebenarnya, saudara sekalian, adalah untuk UMNO kembali memenangi PRU menjadi kerajaan dan memimpin negara. Ya. Saya yakin dan benar-benar percaya kita boleh. Tak mudah tapi boleh. Sudah tentu ada cabaran dan halangan. Laut mana yang tak ada bergelora? Tetapi kalau kita bersedia dengan rapi dan teliti serta bekerja kuat, nescaya tidak ada bukit terlalu tinggi untuk kita daki dan tiada lurah yang terlalu curam untuk kita turuni. Ya. Namun kita mesti ingat cabarannya juga sangat besar. Antaranya ialah pertama, BN yang UMNO dukung tidak seperti dulu lagi. Di sebalik kemenangan besar di Melaka, di Johor, kita tidak seperti sebelum pilihan raya ke 2018 dulu. Kita hilang di Persada Sarawak. Di Sabah kita hanya menjadi sebahagian dari kerajaan, bukan menguasai kerajaan. Tiada lagi safe deposit yang menguntungkan BN selama ini. Kedua, semenjak tewas satu persatu rakan komponen BN meninggalkan kita. Pemegirian mereka lebih dahsyat dari laga orang yang membuang sepah selepas habis madunya. Tanpa belas, tanpa kias. Kita semua terpukul memikirkan apakah sebenarnya selama ini mereka benar-benar sahabat ataupun saudara. Ataupun BN ini hanya sekadar medan untuk menunggang kuasa. Daripada 13 parti komponen, kini BN hanya tinggal lagi 4 rakan karib yang terus kekal yakin untuk bersama. Saya mengambil kesempatan ini menzahirkan ucapan berbanyak-banyak terima kasih rasa penghargaan kepada rakan-rakan MCA, MIC dan PBBRs dan rakan-rakan Friends of BN. Semangat setia kawan rakan-rakan sekalian amat luar biasa dan amat dihargai. Terima kasih banyak-banyak. Sisi Nandra Banakam. Thank you very much. Ketiga,
ramai pemimpin UMNO yang telah meninggalkan UMNO. Kerana mereka lah terbitnya bersatulah, perjuanglah, warisanlah. Mereka ini dah berpatah arang, berkerat rotan dengan kita UMNO. Semua ini telah secara langsung mencabar potensi UMNO untuk menjadi parti terkuat bangsa Melayu. Yang kekal dalam UMNO pula, sewaktu UMNO kalah, mendiamkan diri. Dalam sekelip mata, mereka putus harap dengan UMNO. Baru diuji dengan sebuah kekalahan sudah seperti kehilangan akal. Kalau dulu bergolok bergadai, ingin ke depan memimpin. Tapi bila UMNO kalah, UMNO tewas, ada pemimpin kanan yang memberi alasan ingin berehat. Dan ada yang melompat ke parti lawan dengan alasan paling jijik dan meloyakan. Kini bila UMNO dah semakin diterima kembali oleh orang Melayu, muncullah mereka. Seolah-olah mereka lah benteng pertahanan UMNO selama ini. Kerana golongan oportunis sebeginilah, UMNO akan terus berhadapan dengan krisis meyakinkan rakyat tentang wibawa dan iltizamnya untuk berubah dan mendakap islah. Keempat, lanskap politik Malaysia seperti telah saya nyatakan sebanyak 2 tahun lepas telah tersangat disrupted. Terlalu banyak angkubah ataupun variables sehingga perhitungan kemenangan menjadi sangat sukar. Susah kita nak kira, susah kita nak agak. Kalau dulu senang, wanita buat ya, kita tahu dah. Tapi tahniah wanita. Ini bukan nak bodek wanita ya. Dua-dua PRN Datuk Noor ini, Kak Rusni, Riza. Nur wanita di Melaka dia kata kita menang 21. Betul-betul 21 menang. Hebat wanita. Tapi di Johor ni saya tak yakin kita boleh menang begitu banyak. Tapi wanita punya anggaran angka menang 41 tu. 40, menang 40. Saya kata dengan Kak Rusni saya kata ya betul. Sebab kita punya kajian nak dapat 31 pun susah. Tapi dia kata 40 tu. Hebat wanita punya kajian. Tahniah kita jawab. Malam ni bagi nombor, besok pagi ada draw. Bagi saya nombor. Kita harus mengurus generasi. Tuan-tuan saudara sekalian, kita harus mengurus generasi milenial. Dan hingga sekarang pun belum ada petanda jelas bahawa UMNO telah meyakinkan mereka. Kita tak boleh sekadar memberitahu kepada generasi ini bahawa UMNO parti terbesar. UMNO pejuang kemerdekaan. UMNO ini pendiri bangsa. UMNO ini pembela Melayu. UMNO itu dan ini. Percayalah cakap saya. Mereka tak akan dengar. Sekalipun mereka dengar, ia tak akan menarik perhatian mereka untuk menyertai kita. Kita perlu sentuhan baru, cara baru dan imajinasi baru. Apatah lagi dengan kemenangan sulung muda di Johor. Beberapa hari lepas, penembusan ini wajar menjadi ingatan penting untuk kita terus menyantungi golongan milenial ini. Terakhir, kita juga harus mengurus harapan orang Melayu yang semakin sophisticated, hasil dari urbanisasi dan juga modernisasi. Orang Melayu hari ini dah jauh berubah, dah berbeza berbanding dengan 2-3 dekad yang lalu. Semua ini adalah cabaran yang nyata untuk UMNO mesti uruskan jika kemenangan adalah sasaran kita. Perwakilan yang saya hormati sekalian, semua cabaran tersebut boleh melemahkan semangat kita. Jangan sekali-kali meragui keyakinan kita pula. Jangan sampai kita gementar untuk melakukan langkah yang berani. Kita mesti mempunyai keyakinan terhadap kemampuan, kekuatan dan ketahanan UMNO. Dan kita tak boleh dikalahkan dengan sindrom defisit keyakinan. Ketahanan, kemampuan dan kekuatan UMNO itu adalah pada setiap seseorang daripada kita semua. Bukan pada mana-mana pihak pemimpin secara bersendian. Hentikan pemikiran gemar bergantung kepada parti lain untuk memerintah. Apatah lagi bergantung dengan PAS, Bersatu dan PH. Jangan bergantung talian hayat dan nyawa simpanan kepada mereka. Budaya mencari talian hayat mesti dibuang. Jangan sekali-kali meminta nyawa daripada orang lain. Ya. Kita mesti juga berhenti memberi nyawa pula kepada orang lain. Ya. Jangan kita bagi nyawa. Nyawa kita pun dah parah ni dah nak bagi nyawa ke orang. Khususnya mereka yang mengemis peluang. Tapi akhirnya menikam kita dari belakang. Saudara saya sekalian, saya nak huraikan di sini kenapa saya sangat yakin
bahawa sasaran kita untuk menjadi terkuat, menang pilihan raya dan membentuk kerajaan dan memimpin negara secara berprestasi adalah sesuatu yang realistik dan boleh dicapai. Nombor satu, kerana saya melihat wujud trend perubahan dalam lanskap politik nasional. Tak banyak yang berubah secara drastik, tetapi ada yang berubah secara jelas. Paling nyata ialah kembalinya keyakinan pengundi dan orang Melayu terhadap keupayaan UMNO mengemudi sebuah kerajaan yang stabil. Ya, tengok kita, tahun lepas saya katakan UMNO mesti menjadi teraju kerajaan. Bulan 8 tak tarik plug, kita tarik plug. Jangan main silap pulut. Kita dapat jadi Perdana Menteri UMNO, dah stabil kerajaan, kan? Kan cantik. UMNO mesti menjadi peneraju. Perancangan Allah tu sangat misteri, saudara sekalian. Semenjak tewas pilihan raya 14, kita yang kekal bersama UMNO tak pernah putus harap. Segala golora yang mengasak kita hadap dan tempuh dengan matang dan berhikmah. Kita tanggung segala cercaan, kita hadapi segala ejekan. Kita kumpul semula semangat yang hilang. Kita susun kembali staf strategi dan segala kekuatan. Dari segenap penjuru negara, kita turun ke lapangan berjumpa masyarakat, meyakinkan mereka bahawa UMNO masih wujud, hidup dan relevan dalam masyarakat Malaysia, insya-Allah. Ya. Satu demi satu PRK kita tempuhi. Bermula 2019, UMNO memenangi semua PRK kecuali di Sandakan. Ya, kita menang semua, jangan lupa. Kita kalah di Sandakan saja. Sebenarnya PRN di Sabah juga kita menang. Dan kemuncaknya kemenangan majoriti 2/3 dalam PRN Melaka dan di Johor BN menang besar di sana. Alhamdulillah. Tahniah kepada semua petugas, jentera pilihan raya dan ahli parti kerana telah bekerja begitu kuat bersungguh-sungguh mengusahakan segala strategi yang telah kita rancang ke arah semua kemenangan ini. Lari macam lipas kudung. Kuno ke sini, kusuno ke sini. Ketua Pemuda lari macam lipas kudung. Noraini sampai nasib baik tak terbagai kain. Minta maaf ni. Lari ke hulu ke hilir dengan putrinya, dengan boskunya bergaya-gaya ke sana. Jadi hantu gaya. Perdana Menteri dan rakan kabinet memberikan semangat juga kepada kita untuk bersama-sama. Ini rahsianya kita boleh menang. Ya. Jadi mari kita teruskan sama-sama. Orang Melayu akan terus percaya dan kembali menyokong UMNO kalau itu gayanya. Apa maknanya ini semua? Maknanya UMNO telah mula kembali menguat, kembali diyakini dengan momentum yang deras dan cergas untuk memberikan saingan terkuat dalam PRU yang akan datang. Dan semua ini berlaku kerana orang Melayu telah kembali mendukung UMNO. Tanpa sedikit niat untuk berasa riak ataupun angkuh, saya ingin tegaskan bahawa kembalinya sokongan bangsa Melayu kepada UMNO bukan kerana adanya ubat-ubat mujarab daripada parti yang tertentu. Ya, semuanya hasil daripada ikhtiar kita untuk menguat kembali parti. Kita membuktikan pada semua bahawa kita bukan itik kaki patah. Ya. Kita mungkin tercedera, tetapi masih boleh berjalan dan berlari. Kepada mereka yang mengumpamakan UMNO ini seperti itik yang patah kaki, kami di sini ingin ingatkan, gelarlah dengan apa yang sedap sebutannya di bibir. Tetapi UMNO akan terus menjadi kaki tangan rakyat dan malah buat kerajaan pada kali ini. UMNO akan terus menjadi kaki tangan kepada kerajaan tumpangan yang sedia ada sekarang. Kedua, BN boleh memenangi PRU akan datang dengan prestasi kerana prestasi PS dan PN itu sangat berbeza dengan rekod BN. Tanpa pengalaman dan hanya dengan agenda halimunan, mereka tidak diasaskan kepada realiti semasa. Sebagai sebuah pemerintahan yang ada gambaran jelas, kerajaannya adalah kerajaan yang disifatkan sebagai kerajaan kakistrokasi. Itu kerajaan yang gagal. Rakyat akhirnya sedar bahawa yang tersurat di lembaran manifesto PS itu adalah semata-mata ilusi. Dan rakyat juga tahu yang PN terhasil daripada percaturan politik yang licik, jual-menjual, beli-membeli rakyat. Akhirnya yang terselah adalah kegairahan dalam merebut kuasa, bukan ransangan kebaikan dan pemulihan negara dan bangsa. Sesungguhnya, saya mengungkapkan ini semua saudara sekalian dengan penuh kesedaran
bahawa UMNO itu sendiri turut berada dalam kerajaan PN yang lemah dan sederhana pada ketika itu. Tetapi kita mesti bersikap